Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zarratin alfa marrah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi amma ba'du. Alhamdulillah, kita kembali dalam pelajaran sirah nabawiyah, di mana pada minggu yang lalu, yang terakhir sekali adalah kita sedang membahaskan tentang kewafatan ibunda Nabi SAW, di mana yang dapat kita ringkaskan tentang kewafatan ibunda Nabi itu pada beberapa poin. Yang pertama adalah kewafatan ibunda Nabi SAW itu ketika Nabi berumur 6 tahun. Dan itu merupakan riwayat yang masyhur. Itu poin yang pertama. Kemudian, poin yang kedua adalah kewafatan ibunda Nabi SAW itu adalah bertempat di Al-Abwa, tempat yang berada di antara Mekah dan juga Madinah. Itu yang poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah Nabi SAW bersama ibunda Nabi dan juga bersama Ummu Aiman, dan juga sebagian riwayat mengatakan ditemani juga oleh Al-Haris bin Abdul Muttalib menuju ke Madinah atas tujuan untuk menziarahi kaum kerabat sebelah Abdul Muttalib, sebelah side ibunya Abdul Muttalib, sekaligus untuk menziarahi pusaranya ayahanda Nabi SAW. Baik, itu poin yang ketiga. Poin yang keempat adalah apabila dalam perjalanan pulang. Dalam perjalanan pulang, Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha jatuh sakit, kemudian ajal datang pun menjemput. Ajal pun datang menjemput beliau. Maka Ummu Aiman membawa Nabi SAW pulang dan diserahkan kepada Datuk Baginda Abdul Muttalib setelah 5 hari daripada kewafatan ibunda Nabi SAW. Itu poin yang keempat. Jadi apa yang saya nak katakan dalam poin yang keempat ini, dalam perjalanan pulang itu Siti Aminah binti Wahab radhiyallahu anha jatuh sakit. Kemudian sampailah ajal datang menjemput beliau. Maka Ummu Aiman membawa Nabi SAW pulang dan diserahkan kepada Datuk Nabi setelah 5 hari daripada kewafatan ibunda Nabi SAW. Dan juga ada riwayat lain mengatakan bahawa Ummu Aiman membawa Nabi SAW pulang ke Madinah. Kemudian menunggu menyampaikan khabar, mewakilkan orang untuk menyampaikan khabar ke Mekah. Maka datanglah orang-orang daripada Mekah membawa Nabi SAW dan Ummu Aiman pulang ke Mekah. Ala kulli hal, poin yang penting sini yang telah kami ringkaskan tadi adalah Siti Aminah binti Wahab radhiyallahu anha dalam perjalanan pulang daripada Madinah ke Mekah, setelah mereka tinggal di Madinah, atau ketika itu namanya Yathrib, selama sebulan. Dan sebulan tinggal di sana, maka Siti Aminah pun nak pulang ke Mekah, dan di situlah jatuh sakit dan wafat di tempat yang bernama Al-Abwa. Jadi itulah awal kehidupannya Nabi SAW
di mana Nabi yang kita sedia maklum adalah satu-satunya kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan hidup Nabi SAW tidak pernah sunyi daripada ujian. Hidup Nabi SAW tidak pernah sunyi daripada ujian. Kalau kita lihat daripada sebelum kelahiran Nabi SAW, Nabi ditinggalkan oleh bapanya. Kemudian sekarang ini bila Nabi SAW berumur 6 tahun, Allah SWT mengambil pergi ibunda Nabi SAW. Jadi kehidupan Nabi itu memang terus menerus diuji oleh Allah SWT, dan itu memang the nature of kehidupan orang-orang yang Allah cintai. Kalau kita melihat sejarah hidup para ulama-ulama terdahulu, para orang-orang soleh, mereka ini kehidupan mereka serba-serbi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan kehidupan mereka ada saja onak dan duri. Ada saja ujian yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, di mana ujian itu merupakan tanda sayangnya Allah kepada hamba tersebut. Tanda sayangnya Allah kepada hamba tersebut. Jadi kalau orang itu mengaku orang itu adalah orang yang beriman, orang yang menjalankan perintah Allah, orang yang meninggalkan segala larangan-larangan Allah, maka kehidupannya pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu datang bukanlah kerana untuk menyusahkan hamba tersebut, tetapi ujian itu datang sebagai kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kerana kebiasaannya kalau kita diuji, yang pertama sekali yang akan kita ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Kan? Bila kita kena uji, baru teringat nak bangun tahajud, baru teringat nak sembahyang taubat, nak memperbanyakkan istighfar. Itu semua perbuatan-perbuatan ibadat yang menghampirkan seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian itu pasti akan datang bagi orang-orang yang mengaku dia benar-benar orang yang beriman. Sebab tu yang Allah kata dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'in. Kami akan menguji kamu. Allah gunakan perkataan di situ, walanabluwannakum, nun taukid. Nun yang ada syaddah, walanabluwannakum. Siapa yang akan uji Allah? Kum itu orang-orang yang beriman. Walanabluwannakum bisyai'in, dengan sesuatu. Kami bermakna kalau kamu ni orang-orang beriman, kami pasti akan menguji kamu. Kami pasti akan menguji kamu. Dan ujian itu datang daripada macam-macam arah. Dari macam-macam tempat. Terkadang ujian itu, kebiasaannya ujian itu datang daripada soal kesihatan. Perkara-perkara yang kita suka lah. Soal duit, wang ringgit, kesihatan, keluarga dan sebagainya. Ujian itu akan datang daripada arah yang kita suka. Arah yang kita suka. Kadang-kadang kita ni ada duit lebih sedikit. Tiba-tiba datang orang yang benar-benar berhajat kepada pertolongan kita, agar kita menyumbang sedikit kepadanya. Duit kat kocek kita ni tahu ada $50. Dan kita tahu bahawa orang kat depan kita ni sangat-sangat berhajat. Dekat situ Allah uji sama ada kita sanggup memberikan sumbangan kita dengan duit yang besar itu, ataupun kita menolak dengan mengatakan kita lebih perlukan duit tersebut. Allah lebih tahu sama ada kita perlukan duit itu, iaitu kita mempunyai duit yang lebih di dalam simpanan kita, atau memang duit itu memang kita sedang keperluan. Jadi Allah tahu. Allah akan uji daripada arah, ujian itu akan datang daripada arah yang kita suka. Kita dah, perkara ini pun saya dah lalu juga dalam pelajaran sirah pada perjumpaan yang lalu, beberapa perjumpaan yang lalu. Dan juga kita tahu di antara contoh ujian itu datang daripada arah yang kita suka, seperti contohnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala uji Nabi Ibrahim bertubi-tubi, kan? Kemudian yang tertahu yang paling sangat memberatkan, yang paling sangat menguji pada Nabi Ibrahim AS itu apabila mendapat perintah untuk menyembelih anaknya. Nampak?
Nabi Ibrahim AS kahwin dah lama tak ada anak. Bila dah dapat anak, anak pula sudah besar, meningkat remaja, 7 tahun, ada riwayat kata 6 tahun, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan agar untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Jadi ujian itu akan datang daripada arah yang kita suka. Baik, tapi bukanlah bermakna kita boleh menggunakan konsep ini sebagai pukul rata pada semua perkara. Jangan kita nampak orang itu hidup senang, orang itu dalam keadaan kekayaan, dalam kemewahan, kita kata orang-orang ni ada masalah, orang ini mungkin dia tidak baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sangka baik, mungkin itu adalah berkat, mungkin itu adalah rezeki yang Allah murahkan untuk mereka. Jadi kita ni nampak orang kaya, nampak orang murah rezeki, kita syukur pada Allah. Kerana Allah telah memuliakan, telah memewahkan rezeki seseorang. Jadi cuma yang kita apply konsep ni, applykan pada diri kita. Kalau kita merasa kita ni hidup senang betul lah, ujian tak ada, sakit tak ada, risau tak ada, gatal pun tak ada, semua tak ada, kita rasa semua hidup dalam tenang-tenang je, bermakna kita kena singkap balik, kena lihat balik kita punya lifestyle. Apa kita punya masalah yang kita sedang buat? Dosa apa yang sedang kita terus-menerus buat? Kadang-kadang dosa kita tinggalkan sembahyang, na'udzubillah. Kita tak nampak tu sebagai satu problem. Kita merasakan bahawa itu adalah satu exempted. Merasakan itu adalah kesenangan, tak payah sembahyang, relax. Maka bila kita tak sembahyang pula, Allah SWT murahkan rezeki. Kita menjadi kaya, tak ada sakit, tak ada apa, tak ada diuji dan sebagainya. Maka kita kena tengok balik. Mungkin itu bukanlah sebagai tanda Allah sayang, tapi itu mungkinlah sebagai istidraj. Sebagai istidraj, bermakna Allah hajalkan seseorang itu dengan nikmat-nikmatnya, kemudian nanti dia akan mati dalam keadaan tidak baik, na'udzubillah. Baik, jadi balik kepada sirah Nabi SAW. Begitulah keadaan orang-orang yang Allah cintai. Balik kepada kisah Nabi SAW. Apabila Nabi SAW diserahkan kepada datuk Nabi, maka Abdul Muttalib, datuk Nabi SAW, memeluk Nabi dengan keadaan meraung. Sedih sangat melihat kepada keadaan Nabi SAW. Jadi inilah sambungan sirah Nabi SAW, di mana kewafatan ibunda Nabi dan penjagaan datuk Nabi SAW, Abdul Muttalib. Baik, jadi Abdul Muttalib ini seorang datuk yang sangat sayang kepada Nabi SAW. Sampai Abdul Muttalib ni panggil Nabi sebagai anak sendiri. Ada beberapa peristiwa-peristiwa yang berlaku sewaktu Nabi dalam penjagaan Abdul Muttalib. Bagaimana sayangnya Abdul Muttalib ini kepada Nabi SAW. Baik, di antaranya Abdul Muttalib ini mempunyai satu tempat yang khusus. Kalau kita lihat daripada apa yang ditulis ini, Abdul Muttalib mempunyai tempat duduk yang khas di sisi Kaabah, di mana anak-anaknya hanya duduk di sekitar tempatnya Abdul Muttalib. Tidak seorang pun di antara anak-anaknya yang berani duduk di atas tempat tersebut kerana merasa terlalu hormat kepadanya. Jadi Abdul Muttalib ni dia ada special place lah. Special tempat yang berada di sisi Kaabah. Tempat duduk tu khas untuk Abdul Muttalib. Anak-anak Abdul Muttalib tidak berani untuk duduk di tempat tersebut. Kerana sangat menghormati datuk bapanya Abdul Muttalib. Bukan sahaja anak-anak Abdul Muttalib, bahkan orang-orang Arab yang lain pun, puak-puak Arab yang lain, orang-orang Arab yang merupakan di antara pembesar-pembesar kota Mekah juga, mereka juga tidak berani atau tidak mahu duduk di tempat Abdul Muttalib. Kerana apa? Kerana terlalu menghormati Abdul Muttalib. Satu ketika datang Nabi SAW yang ketika itu masih kecil. Datang duduk di atas tempat tersebut. Jadi bila nampak Nabi SAW duduk di tempat datuknya Abdul Muttalib, pakcik-pakcik Nabi ni, maka pakcik-pakcik Nabi mengambilnya dari tempat tersebut supaya dapat menjauhkan baginda dari Abdul Muttalib. Kalang kabut apa? Pasal ni tempat kita sendiri tak boleh duduk. Ni tiba-tiba pula anak saudara kita duduk di atas tempat ni. Jadi bermakna kalau kena marah, kita yang kena marah, bukannya Nabi SAW. Baik.
kalang kabut pakcik Nabi nak angkat Nabi daripada tempat tersebut. Melihat perlakuan pakcik-pakciknya seperti itu terhadap Nabi SAW, Abdul Muttalib berkata, jangan larang anakku duduk di atas tempat ini. Demi Allah, di kemudian hari baginda akan menjadi orang yang besar. Kemudian Abdul Muttalib mendudukkan Nabi SAW bersamanya, membelainya dengan tangannya, dan Nabi SAW merasa selesa atas apa yang dibuat datuknya. Jadi bila Abdul Muttalib nampak pakcik-pakcik Nabi SAW cuba untuk mengangkat Nabi daripada tempatnya Abdul Muttalib, maka Abdul Muttalib berkata, jangan kamu larang anak aku ini duduk di tempat ini. Jangan kamu larang anak aku ini duduk di atas tempat ini. Kerana demi Allah, di kemudian hari baginda akan menjadi orang yang besar. Pasal Abdul Muttalib ini, kalau kita nak ringkaskanlah, memang sudah dapat berita-berita daripada macam-macam orang bahawa Nabi SAW itu akan lahir daripada, merupakan cucu kepada beliau. Kisah Abdul Muttalib berjumpa dengan pembesar negeri Yaman setelah peristiwa Abraha. Peristiwa di mana sebab kenapa Abdul Muttalib mengahwinkan anaknya, ayahanda Nabi SAW bersama ibunda Nabi. Di situ ada kisahnya dan kita dah lalu tentang kisah tersebut. Jadi macam-macam yang Abdul Muttalib dah diberitahu bahawa Nabi SAW itu, bahawa Nabi akhir zaman itu merupakan daripada cucunya. Dan itulah sebab Abdul Muttalib mengatakan, demi Allah, dia kemudian hari baginda akan menjadi orang yang besar. Kemudian disambung lagi dikata sini, satu ketika pada kisah yang lain, pada peristiwa yang lain, Abdul Muttalib didatangi oleh Bani Mudlij. Abdul Muttalib didatangi oleh Bani Mudlij yang terkenal dengan orang yang pandai melihat, ataupun orang yang pandai tenung, tukang tenung. Mereka berkata, jagalah anakmu ini, iaitu Nabi SAW, kerana kami tidak pernah melihat seseorang yang lebih mirip kakinya dari kakinya Nabi Ibrahim AS. Jadi, Bani Mudlij ni, orang daripada Bani Mudlij ni, beritahu kepada Abdul Muttalib, suruh jaga Nabi SAW, kerana kami tidak pernah melihat seorang yang lebih mirip kakinya dari kaki Nabi Ibrahim AS. Macam mana ni Bani Mudlij boleh tahu tentang kakinya Nabi Ibrahim AS? Kerana kan di sisi Kaabah itu kan ada makamnya Nabi Ibrahim, atau bekas tapak kakinya Nabi Ibrahim AS sewaktu hendak membina Kaabah. Dari situlah Bani Mudlij ni melihat bahawa ada keserupaan. Bukan exactly sama, tapi ada keserupaan kakinya Nabi SAW yang mulia dengan tapak kakinya Nabi Ibrahim AS. Baik. Kemudian dilanjutkan lagi, pada peristiwa yang lain, satu ketika Abdul Muttalib didatangi oleh puak Asqaf dari Najran. Abdul Muttalib didatangi oleh sebuah puak Asqaf daripada Najran. Asqaf ni, dia merupakan high ranking padri-padri Nasrani. Bermakna dia merupakan padri yang tertinggi lah. Segolongan grup yang merupakan padri-padri yang tertinggi dalam agama Nasrani. Dan kebetulan pula mereka ini pula berasal daripada Najran. Mereka ini dipanggil Asqaf kerana mereka merupakan orang yang sangat khusyuk pada agama mereka. Sangat taat kepada agama mereka, sangat mengamalkan agama mereka, agama Nasrani. Jadi bila mereka datang, mereka berkata kepada Abdul Muttalib, jumpa dengan Abdul Muttalib. Mereka berkata, kami mendapati sifat Nabi akhir zaman itu dari keturunan Nabi Ismail. Dan negeri ini adalah tempat lahirnya dan sifatnya begini dan begitu. Jumpa dengan Abdul Muttalib, cakap bahawa kami mendapati bahawa sifat Nabi akhir zaman itu, yang pertama, beliau itu baginda Nabi SAW daripada keturunan Nabi Ismail AS. Kemudian yang kedua, dan Mekah adalah tempat lahirnya. Dan sifatnya begini dan begitu. Jadi mereka ni describe kepada Abdul Muttalib. Baik. Maka Abdul Muttalib membawa Nabi SAW. Maka orang Asqaf ini
melihat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam secara teliti. Daripada mata Nabi sampai ke bawah. Mereka berkata, adakah budak ini daripadamu? Abdul Muttalib berkata, baginda adalah anakku. Mereka berkata lagi, kami mendapati ayahnya telah meninggal. Abdul Muttalib berkata, baginda adalah anak kepada anakku. Ayah dan ibunya telah meninggal dunia. Mereka berkata benar. Maka Abdul Muttalib berkata kepada anaknya, jagalah anak saudaramu ini sebagaimana yang telah kamu dengar tadi. Baik, jadi orang-orang Nasrani ni, orang Asqaf ini, apabila dibawakan Nabi SAW kepada mereka, mereka ni melihat Nabi secara teliti, observe betul dengan Nabi SAW. Daripada ujung rambut lah, pendek kata bahasa kita, daripada ujung rambut sampai kepada kaki, pada ujung jari kaki. Lihat Nabi SAW daripada atas sampai bawah, lihat mata Nabi SAW, tangan Nabi, lihat badan Nabi, kaki Nabi SAW. Jadi bila mereka teliti ni, mereka langsung bertanya kepada Abdul Muttalib, adakah budak ini daripadamu? Maknanya, adakah budak ini anakmu? Maka Abdul Muttalib berkata, baginda adalah anakku. Mereka berkata lagi, kami mendapati ayahnya telah meninggal. Maka Abdul Muttalib berkata, baginda adalah anak kepada anakku. Jadi itulah perjumpaan atau pertemuan puak Asqaf ini kepada Abdul Muttalib mengenai Nabi SAW. Pasal apa? Orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, mereka ini sangat mengenali Nabi SAW kerana apa yang mereka pelajari daripada kitab-kitab terdahulu. Apa yang mereka pelajari daripada kitab-kitab terdahulu. Orang Yahudi daripada kitab Tauratnya, orang-orang Nasrani daripada kitab Injilnya. Mereka mempelajari tentang kisah Nabi SAW. Itu yang Allah kata dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Nabi SAW seperti mana mereka mengenali anak-anak mereka. Allah kata dalam Quran, ya'rifunahu, mereka mengenal Nabi SAW. Hu tu balik pada Nabi, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mana mereka mengenali anak-anak mereka. Tapi ada juga tafsiran yang mengatakan hu tu ya'rifunahu, hu tu balik kepada kitab-kitab mereka. Ala kulli hal, apa yang nak dikatakan sini, orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi, mereka sangat mengenali Nabi SAW. Jadi, itulah sebab mereka apabila teliti, orang-orang Asqaf ni apabila menteliti sifat Nabi SAW ada pada diri Nabi SAW. Baik, itu peristiwa yang kedua. Yang pertama tadi adalah daripada Bani Mudlij. Daripada Bani Mudlij. Kemudian yang kedua sekarang daripada pihak Asqaf. Daripada kaum Asqaf daripada Najran. Iaitu orang-orang padri-padri yang tertinggi daripada orang-orang Nasrani. Baik, balik pada tentang kisah Abdul Muttalib ini. Abdul Muttalib ini sangat sayang kepada Nabi SAW. Adalah Abdul Muttalib tidak akan makan melainkan bersama Nabi SAW. Dan setiap kali apabila beliau didatangkan makanan, maka beliau akan mendudukkan Nabi SAW di sampingnya. Dan terkadang-kala didudukkan atas pahanya dan memberikan Nabi SAW makanan yang terbaik dan yang paling sedap. Jadi ini adalah di antara sifat kasih sayangnya Abdul Muttalib terhadap Nabi SAW. Apa dia? Abdul Muttalib ni dia tidak akan makan melainkan bila Nabi SAW ada di sisinya. Setiap kali dia nak makan, beliau nak makan, mesti akan memastikan bahawa Nabi SAW ada di samping beliau. Mesti akan pastikan. Pasal beliau selalu nak makan bersama dengan Nabi SAW. Dengan anak-anaknya tak begitu. Tapi dengan Nabi SAW ekstra. Pasal Abdul Muttalib sangat sayang kepada Nabi SAW. Dan dikatakan tadi bahawa Abdul Muttalib menganggap Nabi SAW sebagai anaknya sendiri. Baik. Dan bila makan pula, Abdul Muttalib akan memilih makanan yang paling sedap. Makanan yang paling baik dan disuapkan kepada Nabi SAW. Sayangnya datuk kepada cucu. Sama juga itulah yang
dipraktikkan oleh yang dilakukan oleh Nabi SAW sendiri. Kita sedia maklum bahawa Nabi SAW mempunyai 2 cucu yang merupakan ketua pemuda ahli syurga, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma. Dan Nabi sangat sayang kepada mereka berdua. Nabi sangat sayang kepada mereka berdua. Nabi SAW bersabda dalam maksud hadis, Husain minni wa ana min Husain. Aku ini daripada Husain, itu daripada aku, dan aku daripada Husain. Nabi sangat sayang kepada cucu-cucu Nabi SAW. Satu ketika Nabi SAW sedang berbaring. Ada riwayat mengatakan Nabi sedang terlelap. Sayyidina Husain radhiyallahu anhu dalam pangkuan Nabi, baring, dan Sayyidina Husain berada di atas Nabi SAW. Kemudian Sayyidina Husain terbuang air kecil. Datang seorang sahabat nak angkat Sayyidina Husain daripada Nabi SAW. Maka Nabi tersadar. Nabi kata pada sahabat tersebut, apa yang sedang kau lakukan? Maka sahabat tu berkata, ya Rasulullah, cucumu ini sedang buang air kecil, maka aku hendak mengalihkan dia daripadamu. Maka Nabi SAW bersabda apa? Apakah kau tidak mengetahui bahawa barang siapa yang menyakiti Husain, maka dia seperti menyakiti aku? Jadi itulah nak menunjukkan bagaimana sayangnya Nabi SAW kepada cucu Nabi. Jadi balik kepada kisah Abdul Muttalib, begitu juga dengan Abdul Muttalib, juga sangat sayang kepada Nabi SAW. Kemudian dalam peristiwa yang lain, Abdul Muttalib ini mempunyai unta yang banyak. Abdul Muttalib ini mempunyai unta yang banyak. Kalau satu hilang, maka beliau akan menyuruh anak-anaknya untuk mencari unta tersebut. Kemudian setelah anak-anaknya Abdul Muttalib pergi, maka beliau akan menyuruh Nabi SAW untuk mencarinya, dan baginda pasti akan menjumpainya. Jadi kalau unta hilang, Abdul Muttalib akan menyuruh anaknya pergi cari unta tersebut. Kemudian bila anaknya dah pergi, maka beliau akan menyuruh Nabi SAW untuk mencari unta tersebut, dan pasti Nabi akan menjumpainya. Macam mana pula Nabi boleh jumpa sedangkan pakcik-pakcik Nabi belum jumpa? Kerana bezanya Nabi SAW dan pakcik-pakcik Nabi yang lain, Nabi tak perlu untuk mencari unta tersebut. Nabi hanya tunggu di satu tempat, maka unta itu sendiri yang akan datang kepada Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita menyambung lagi dalam pembacaan. Diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam terkena penyakit mata ketika berumur 7 tahun selama beberapa hari. Maka beberapa orang ketika itu menyuruh Abdul Muttalib agar membawa Nabi SAW berjumpa dengan satu tukang ubat yang bertempat di antara Mekah dan Madinah. Ada yang mengatakan tukang ubat itu merupakan seorang padri, bermakna dia orang Nasrani yang memang tukang ubat dalam masa yang sama. Apabila tukang ubat itu nampak Nabi SAW, dia terus masuk ke rumahnya, mandi dan bersiap diri. Setelah itu dia keluar membawa lembaran yang tertulis di situ mengenai Nabi SAW. Baik, jadi apa yang nak dikongsikan sini adalah satu ketika Nabi SAW ketika berumur 7 tahun, Nabi terkena ar-ramad. Ramad tu penyakit mata. Maka orang-orang menasihatkan kepada Abdul Muttalib agar membawa Nabi SAW kepada satu tukang ubat, ataupun dalam riwayat lain mengatakan seorang padri yang terletak tempatnya itu di antara Mekah dan juga Madinah. Jadi Abdul Muttalib membawa Nabi SAW ke tempat tersebut. Padri ini ataupun tukang ubat ini apabila nampak Nabi SAW, dia terus masuk ke rumahnya, terus mandi, bersiap diri, memakai pakaian yang cantik. Dan setelah itu barulah dia berjumpa dengan Nabi SAW dengan membawa lembaran yang di situ tertulis mengenai Nabi SAW. Jadi kita lihat orang-orang dahulu, orang-orang Nasrani ini, padri-padri ini,
apabila mereka ni apabila mereka mempelajari tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengetahui tentang Nabi, mereka sangat menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kerana terlalu menghormati Nabi itu, mereka bila nampak Nabi itu walaupun baru berumur 7 tahun, masuk dalam rumah, mandi, pakai wangi-wangian, baru keluar jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah yang kita boleh ambil Kita boleh ambil sikap ini, kita boleh implement pada diri kita, boleh apply pada diri kita setiap kali kita hendak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Sebab tu kalau kita pelajari, kalau kita ingat bab mengenai tentang adab menziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bezanya apabila kita sampai di Mekah dengan beza dengan apabila kita sampai di Madinah. Bila kita sampai di Mekah, kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, sunat bagi orang yang melakukan umrah, dia masuk Mekah dahulu, baru pergi ke Madinah menziarahi Nabi SAW. Tapi dalam mazhab Hanafi pula terbalik. Menziarahi Nabi dahulu, baru pergi ke Mekah. Kedua-duanya mempunyai reason yang munasabah. Adapun sebab kenapa Imam Syafi'i mengatakan, mazhab Syafi'i mengatakan sunat masuk Mekah dulu, baru pergi Madinah. Kerana apabila kita sudah melakukan umrah di Mekah, bermakna kita dalam masa yang sama kita telah membersihkan diri kita daripada dosa-dosa. Gugur dosa-dosa kita kerana telah melakukan umrah. Setelah melakukan umrah, maka setelah itulah barulah kita datang ke Madinah menghadap Nabi SAW dalam keadaan diri yang bersih. Baik. Adapun mazhab Hanafi pula mengatakan sunat pergi Madinah dulu baru pergi Mekah, kerana sebelum kita nak melakukan ibadat, kita berjumpa dengan Nabi SAW terlebih dahulu. Ala-kullah dua-duanya ada sebab yang masing-masing. Balik pada tadi, bila kata bezanya kita masuk Mekah dengan masuk Madinah dahulu, masuk Mekah, bila kita masuk Mekah, kita disunatkan untuk tidak berlengah-lengah. Maknanya kita tidak sunat untuk tidak kita membuka beg-beg kita. Bila masuk Mekah dahulu bermakna kita masuk dalam keadaan ihram. Jadi bila kita sampai di Mekah, buat benda yang penting. Perlu makan yang sedikit, ringan. Kalau rasa tak boleh tahan, makan sedikit dahulu. Atau makan yang betul. Kemudian, kita tidak perlu untuk membuka beg. Kan? Biarkan beg tu tertutup. Masuk bilik hotel, angkat wudu, turun di lobi. Turun di lobi, kemudian kita selesaikan ibadat umrah kita secepatnya. Secepatnya, pasal itu ada tanggungjawab. Kita lambat, kita lengah, nanti kita pergi cabut janggut lah, nanti yang kita tutup kepala lah dan sebagainya. Nanti macam-macam perkara yang kita terbuat, banyak kena dam, banyak kena penalty. Jadi kita selesaikan ibadat umrah kita secepatnya. As soon as possible lah maksudnya. Habiskan kita punya umrah secepatnya. Manakala bila kita pergi Madinah pula, bezanya dengan Madinah, apabila kita sampai di Madinah, kita disunatkan untuk pasang badan. Pakai pakaian-pakaian yang terbaik, yang cantik-cantik. Yang cantik-cantik, mandi, yang nak pakai minyak wangi, yang nak bercelak. Pasal kita nak jumpa Nabi SAW. Jadi beza. Baik, jadi itu kita punya tata tertib. Bukan sahaja pertama kali kita jumpa Nabi, tapi tiap kali kita nak pergi menziarahi Nabi SAW, maka kita dinasihatkan, disunatkan pakai pakaian yang cantik. Jangan pakai jumpa Nabi SAW, ziarahi Nabi, kita pakai t-shirt. Jangan. Pakai t-shirt, pakai kemeja. Bukan salah pakai kemeja, tapi kan kurang sesuai. Kenapa kalau ada baju kurung tak pakai baju kurung? Kenapa ada baju gamis tak pakai baju gamis? Cuma ini adalah tata tertib berjumpa dengan Nabi SAW. Jadi balik pada kisah Abdul Muttalib ini berjumpa dengan orang Nasrani ini atau tukang ubat ni. Jadi bila dia keluar, dia membawa lembaran-lembaran yang di situ ada tertulis kisah mengenai Nabi SAW. Kemudian dia berkata, demi Allah, baginda adalah Nabi yang terakhir. Sesungguhnya obat sakit matanya ada dalam dirinya. Ambil air liurnya dan sapukan di matanya. Jadi, bila padri ni keluar, tengok Nabi SAW, dia langsung berkata, demi Allah, baginda adalah Nabi yang terakhir.
Macam mana dia tahu? Pasal dia lihat kepada dalam lembaran-lembaran yang ada di sisi dia. Baik. Kemudian dia sambung mengatakan sesungguhnya obat sakit matanya itu ada dalam diri Nabi SAW. Bermakna Nabi tak perlu pergi tukang ubat. Diri Nabi sendiri itu ada obatnya. Maka kata pada diri itu, kamu ambillah air liur Nabi SAW dan sapukan di matanya. Sapukan di matanya. Maka Abdul Muttalib membuatnya dan sembuh pada waktu itu juga. Mengambil air Nabi SAW dan menyapu di mata Nabi SAW yang mulia, maka seketika itu juga sembuh. Seketika itu juga sembuh penyakit mata Nabi SAW. Jadi Allah jadikan Nabi itu sebagai syifa. Perantaraan penyembuhnya adalah Allah, tapi perantaraannya itu adalah Nabi SAW. Ada juga dalam kisah-kisah sahabat di mana mereka mengambil air liur, Nabi menyapukan air liur Nabi SAW kepada matanya, maka matanya itu lebih terang daripada sebelum terjadi kecelakaan pada matanya. Maka lebih terang setelah disapukan air liur Nabi SAW kepada matanya. Baik. Kemudian tukang obat tersebut tu berkata, pendeta itu atau padri itu berkata kepada Abdul Muttalib, demi Allah, baginda adalah orang yang aku bersumpah dengannya dan sembuh pesakit-pesakitku. Jadi dia declare kepada Abdul Muttalib, datuknya Nabi SAW, demi Allah, baginda adalah orang yang aku bersumpah dengannya. Bermakna apa? Tiap kali dia nak ubat pesakit-pesakitnya, dia akan bersumpah dengan nama Nabi SAW. Dia akan bersumpah dengan nama Nabi SAW, maka pesakit-pesakitnya pasti akan sembuh. Orang-orang dahulu, sebelum kerasulan Nabi SAW yang memang mempunyai ilmu tentang Nabi SAW, mereka dah mula, kalau bahasa dalam Islam itu konsep tawassul. Menggunakan nama Nabi SAW sebagai tawassul, maka Alhamdulillah, maka dengan izin Allah pesakit-pesakit itu sembuh. Semua dengan izin Allah. Tapi perantaranya itu adalah Nabi SAW. Dan kalau kita ingat pada pelajaran sirah yang lalu, beberapa pelajaran yang lalu, di mana ketika Nabi SAW berada di kampung Bani Sa'ad, orang-orang di kampung itu kalau mempunyai penyakit, maka mereka akan mengambil tangan Nabi SAW dan untuk menyentuh tempat sakit itu, maka seketika itu juga tempat sakit itu akan sembuh. Jadi memang itulah kemuliaan Nabi SAW. Jadi inilah apa yang sempat yang kami kongsikan mengenai tentang keadaan Nabi SAW bersama Datuk Baginda Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Baik. Itu saja yang ada dalam catatan sejarah yang Al-Fakir jumpa. Mungkin ada lain yang mungkin saya tak tahu, yang saya tidak ketahuinya. Jadi kita pergi pada tajuk yang baru tentang kewafatan Abdul Muttalib dan penjagaan pakciknya Abu Talib. Kewafatan Datuk Nabi SAW adalah Datuk Nabi Abdul Muttalib pulang ke rahmatullah ketika Nabi SAW berumur 8 tahun mengikut riwayat yang masyhur. Jadi apabila Nabi SAW berumur 8 tahun, maka Datuk Nabi Abdul Muttalib pun pulang ke rahmatullah mengikut riwayat yang masyhur. Dan umur Abdul Muttalib itu ada diperselisihkan oleh ulama'. Ada yang mengatakan 95 tahun. Ada yang mengatakan 90 tahun. Dan ada yang juga mengatakan 120 tahun. Dan ada juga mengatakan lebih daripada itu dan selain daripada angka-angka yang telah disebutkan sebelum ini. Jadi, ini adalah riwayat yang masyhur. Nabi SAW kehilangan Datuk Baginda ketika Baginda berumur 8 tahun. Bermakna umur 6 tahun, Datuk Nabi SAW menjaga Nabi setelah kewafatan ibunda Nabi. Dan umur 8 tahun, Abdul Muttalib pula pergi.
Jadi bermakna Nabi tinggal bersama Abdul Muttalib selama 2 tahun. Baik, wallahu a'lam bishawab. Insya-Allah kita akan sambung masih lagi dalam tajuk yang sama mengenai tentang kewafatan Abdul Muttalib dan penjagaan pakciknya Abu Talib. Ila huna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.